السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, alhamdulillah, setinggi puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita bersua dan kita bertemu di dalam rumah Allah Taala yang mulia ini. Mudah-mudahan keberadaan kita, pertemuan kita, perhimpunan kita, perkumpulan kita pada malam ini mendapat rahmat, mendapat keberkatan, maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, lama tak jumpa dengan tuan-tuan di atas sebab kekangan. Malam ni kita dapat bertemu semula, alhamdulillah. Kita nak sambung pengajian kitab kita pada bab yang keempat. Kita sampai pada bab yang keempat, kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Muka surat berapa tu Imam kalau kitab tu? 54. 54 kalau kitab saya 43. Abu Lais dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah cinta itu ingat kepada kekasihnya pada hari kiamat? Bila berlakunya hari kiamat, Sayyidatina Aisyah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang bercinta itu akan ingatkah kepada kekasihnya? Orang yang bercinta ingatkah kepada pasangannya? Seseorang yang cinta ingatkah kepada orang yang dicintainya? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi menjawab, Nabi kata, amma inda thalasi mawadhi' fala inda al-mizan illa an yakhiffa wa imma an yathqula wa 'inda tatayuri as-suhufi imma an yu'ta kitabahu bi yaminihi wa imma an yu'ta bi shimalihi wa hina yakhruju 'unuqun minan nari fayantawi 'alayhim wa yaqul wakiltu bi thalathin wakiltu biman da'a ma'allahi ilahan akhar وبكل جبار عنيد وبكل من لا يؤمن بيوم الحساب فينطوي حتى يرمي بهم في غمرات جهنم ولجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف عليه
kalalibun wa asakun wan nasu yamurruna alaihi kalbarqil khatifi wa karrihil asifi fanajin musallamun wa makhdusun musallahum wa makbubun fin nari ala wajhihi au kama qala. Jawapan Nabi SAW kepada persoalan yang diajukan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang cinta itu akan ingatkah kepada kekasihnya pada hari kiamat. Nabi kata apa dia? Nabi kata ada pun 3 masa maka dia tak ingat. Nabi kata kita ni bila sayang kepada orang ni tuan-tuan, ingatan kita senantiasa. Sebut je nama orang tu kita akan ingat. Sebut je nama orang tu kita akan ingat. Contoh, kita sayang kepada Nabi SAW. Kita dengar je nama Nabi, kita tak ingat. Bila tak ingat, kita berselawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad SAW. Kita sihat. Dengar je Nabi Muhammad, kita berselawat SAW. Ingat. Kita ingat kepada mak bapak kita. Bila orang sebut dia nama mak bapak kita, kita akan teringat. Bila orang sebut dia nama sekian, nama bagian, nama sekian, nama bagian, kita akan ingat. Tetapi Nabi kata, Nabi habaq dalam hadis ni, Nabi bagi tahu dalam hadis ni, Nabi kata apa dia? Ada 3 masa, maklum-maklum, ada 3 keadaan, maklum-maklum, yang orang takkan ingat kepada kekasih dia. Nabi kata, yang pertama, ketika ditimbang amalan kita di padang mahsyar kelak, ketika mana amalan kita ditimbang, kita takkan ingat apa-apa sampai kita tahu apakah ringan ataupun berat timbangan kita. Masa tu kita tak mau ambil tahu apa dah. Masa tu kita tak mau ambil peduli apa dah. Masa tu kita tak mau ingat, kita tak mau ambil peduli, kita tak mau apa dah. Masa tu yang kita nak tahu sama ada amalan kita ini, timbangan amalan kita ini maklum berat atau ringan. Ni kita buat balik amalan-amalan kita ni. Kita buat balik semua amalan yang kita buat atas dunia ni maklum. Sebab tu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah Ta'ala sebut semuanya raqib dan atid catat. Apa yang kita sebut dalam lidah kita, apa perbuatan yang kita buat, semuanya akan dicatat, semuanya akan dicatat, semuanya akan ditulis oleh malaikat raqib dan atid. Masa tu kita nak buat balik amalan kita, balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa amalan kita ditimbang, tak ada siapa yang ingat dah benda ni. Masa tu kata hang banyak mana pun hang tak ambil peduli dah. Pangkat jawatan hang tinggi mana pun hang tak mau ambil tahu dah. Duit hang berlambak mana pun tak ada manfaat dah pada masa tu. Yang kita nak apa dia? Kita nak tahu amalan kita berat ataupun tidak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ni dia yang pertama. Bukan saya kata, Nabi abang. Yang kedua, ketika mana menerima lembaran catatan amalan, masa tu kita tak mau ambil tahu apa dah. Yang kita nak tahu apa dia, sehingga ia terima sama ada daripada tangan kanan ataupun tangan kiri. Kita tak mau ambil tahu apa dah. Kita tak mau ambil peduli apa dah. Yang kita nak ambil tahu, yang kita nak ambil peduli, sama ada catatan amalan kita, kita terima daripada tangan kanan ataupun kita terima daripada tangan kiri. Yang tu yang kita nak ambil tahu. Yang tu yang kita nak ambil peduli. Tak maulah.
Sama ada catatan amalan kita belah kanan kah? Sama ada catatan amalan kita sebelah kiri kah? Kita tak mau ambil tahu dah. Sehingga kita tahu kanan ke depan. Sehingga kita tahu kiri ke depan. Ni yang kedua Nabi kata. Ketiga, ketika keluar daripada neraka, ular naga lalu mengepung mereka. Bila mana keluar daripada neraka, ada seekor ular naga ni kepung ahli-ahli neraka ni. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada tergolong dalam golongan tersebut. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bila keluar daripada neraka, ada seekor ular naga ni duk kepung ahli-ahli neraka. Lalu berkata, aku diserahkan kepada 3 golongan. Ular naga tu mai. Ni Nabi kata, bila mana ahli-ahli neraka ni keluar daripada neraka, ada seekor ular naga ni yang dia akan kepung mereka. Dan ular ni kata, ular ni bicaranya dia menyebutkan, dia kata, aku diserahkan oleh Allah untuk mengepung 3 golongan. Yang pertama, orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Ni yang pertama. Orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Orang yang menyekutukan Allah yang selain daripadanya. Yang ni ular naga ni kata, golongan yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala nak suruh aku hantam. Golongan yang pertama yang Allah Ta'ala nak suruh aku balas. Golongan yang pertama yang Allah Ta'ala nak suruh aku keraskan seksaannya kepada mereka. Yang pertama, yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ni dia tuan-tuan ni. Saya ustaz tak syirik kepada Allah. Ni yang kita panggil syirik ni. Syirik. Yang kita panggil syirik ni maklum oi. Saya ni ustaz oi tak syirik dengan Allah dengan sesuatu apa pun ustaz oi. Ustaz pun kena tahu. Maklum ni duk main mengaji ustaz oi. Pak Long ni duk main mengaji. Kami ni orang soleh. Saya tengok tuan-tuan mesti seronok tengok orang-orang soleh lagu maklum. Solehah. Yang ni soleh, yang ni solehah. Tapi tuan-tuan janganlah duk bangga bila saya puji. Ni pantang puji macam biskut Mary kena cecah dengan kopi. Oh. Abang Long, cuba rock sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ramai yang tak main ni Tok Imam meninggal belakang dah. Tak main mengajak 4-5 bulan, anak murid mati sekat masjid. No maklum nak. Lah saya main tahun lepas kan. Masa tu maklum-maklum ni pun nampak muda, malam ni awak nampak tua teruk sangat ni. Baru tinggal 5 bulan terus lain anak murid mati sekerat masjid. Mati tak tahu lah kena covid ke kena apa tak tahu lah. Sihat maklum. Lama tinggal ni sihat ke? Rindu tak kat saya ni? Rindu kau nak? Cuba ambil buat jadi menantu ke belah ni senang. Saya masa duk bincang-bincang dulu tangguh kuliah. Saya rasa lapang banyak lah. Saya kata ya Allah lapang tak ada picuk. Cuk ni. Tambah pagi tadi pula saya tak main ni main daripada rumah. Tuan-tuan tahu keluar daripada rumah pergi apa? Pukul 3:30. 3:30 tu pun berhenti mayang sat 2 rakaat kat Sungai Dua. Sampai depan masjid ni qomat. Bukan berhenti mana maklum ni baru tegur ayat. Ni baru tegur ayat 3:30 keluar. Panas pun tak sama dia punya panas waktu tu. Hari ni ikut belah kami ni dah catat 40 dah ni. Sini berapa ni Tok Imam? Dia kurang 38 ke tu lah. Panas tuan-tuan tu. Tu Pak Long ni nak peringat mayang Jumaat. Tambah masjid tuan-tuan ni pula jenis bangsa yang motor tak ada. Duk parking motor ke tengah hangat tu. Habis mayang jangan duk pindik terus motor tu Pak Long. Pak Long pula spender tak pakai. Dia masak telur tu 3 suku nak kencing bayar. Ni nasihat yang berguna ni. Ambil simpan. Panas lah Pak Long. Panas tak Pak Long? Ha? Panas.
Tengah hari tadi saya makan nasi dekat kedai di kampung. Dia punya atap dia tu belah ni. Dia masuk panas, duduk tengah makan tu. Bukan lama mana tu imam tu. 7 minit tu dia rasa serupa duduk nak urun. Dia hangat ke tengah belakang ni, ya Allah. Dia kata tak penuh lagi. Cek ni 40 ni. Kok belah kami tu dia pergi 40 dah. Perasan paling 41 dah bah. Doa lah tuan-tuan ni, minta jangan duk panjang sangat lah. Ni nak puasa dah maklum. Oi, teruk maklum. Kalau cuaca nak ni puasa. Mampu. Saya sehari-hari ni, hari ni saya kurang sikit pasal duduk dalam rumah daripada pagi tadi. Tidak ni botol air ni maklum. 8 botol ke 9 botol. Duit air mineral saja kat RM20 sehari. Hangat. Takut jadi seteruk abah tu. Aircon 24 jam. Saya pergi rumah ni, cerita bila sikit, duk cerita bagi kiamat, cerita dunia sikit. Baru ni ada satu orang kampung saya panggil, saya pergi makan nasi di rumah dia. Dia kata, Ustaz, nama tak main makan nasi kat rumah kami. Saya kata, insya-Allah jomlah dulu duk makan. Lah ni amboi kalut, dia kata takat-takat popular ni tak kawan lah dengan kami. Saya kata janganlah kata begitu. Kalut dekat rumah sendiri pun bulan 2 ni tak makan nasi lagi kat rumah orang. Tu rumah saya, duk kira nak makan nasi kat rumah orang lagi tak ada. Dia kata mainlah saya pun pergi. Rumah dia lantai dengan atap tu rendah. Bukan dia buat rendah, asyik tinggi lah. Tapi bila bah, dia angkat lantai. Bah lagi, dia angkat lantai. Lah jadi rumah tu jadi sentut. Tahu sentut? Jadi sentut. Kira tingkap dia nak duduk tanpa lutut kita lah. Dia punya rendah. Atap tu pula, dia pakai atap aluminium tu imam tu. Yang jenis karat tu. Allah. Jenis. Kalau hujan tak boleh menyemang bawah. Ingat. Bayangkan saya makan nasi kat rumah dia pukul 3 petang. 2.30 pukul 3. Tuan-tuan bayang. Dengan atap tu shilling tak ada. Rendah. Kipas angin dia duk putar. Serupa ikan keli kena bakar. Serupa bahulu dalam oven tu. Kuah dengan peluk sama banyak lagi kan. Saya kata hangat tu maklum tu. Itulah nak ajak Ustaz mai. Ustaz tahulah kata kami hangat. Kok ada peruntukan apa boleh tukar atap kami. Allah. Saya kata maklum saya bukan yang berhormat. Terus Ustaz dia kata duk tidur ni, dia kata tengah hari tidur. Mangkit dia kata kipas 2. Ni kipas ni 2. Duk talar mai kat katil. Mangkit ni baru macam lepas mandi tu. Saya kata tak apa, nanti saya tiang tengoklah. Telefon 3, 4, 5 orang 6 kawan ni kata apa ada duit-duit lebih apa main buat. Alah duk tengah angkat dah atap rumah tuan tu. Hangat maklum oi. Tuan-tuan duk doa lah minta turun hujan nama maklum tak tahan dah saya abang betul tak tahan. Tengok rumput pun kesian. Betul lah tuan, tengok rumput pun kesian. Tuan-tuan ni hidup lama pada saya. Dulu ada hangat lagu ni belum? Maklum dulu kemarau juga. Bukan tak kemarau tapi pedih macam ni ke tak belum? Saya pergi main Jumaat dekat masjid dalam kampung. Duk tu keluar, duk tunggu tu motor bagi dia sejuk sikit. Takut telur masak. Duk dengan Pak Long tu kat tangga, saya kata dia panas lik-lik Pak Long nah. Dia kata ni bukan lik-lik dah tak weh. How. Panas how Pak Long tu kata. Saya pun baru dapat perkataan tu, itu Pak Long tu ijazah kepada saya lah. Perkataan tu dan saya ijazah kepada tuan-tuan malam ni. Panas how. Doa maklum. Ni maklum matahari beribu kilometer. Bayangkan saat matahari sejengkal atas kepala. Tuan-tuan boleh fikirlah. Ni dia ni. Ni dia maklum, kita nak balik di padang mahsyar. Bukan maklum Pak Long tak baca. Sejengkal atas kepala. Dengan hangat
dengan panas, dengan pedih, dengan duk tunggu pula. Bayangkan saya nak tanya kepada tuan-tuan, pukul 3 petang lah maklum duk beratur atas jalan tak tu, beratur panjang-panjang, pakai baju tak pakai kasut. Mai satu orang dia nak bagi sumbangan kepada maklum. Mai satu orang, maklum dapat WhatsApp. Lepas kata ada satu orang kaya nak mai bagi sumbangan kepada kita di belah-belah sini. Seorang dia nak bagi 1,500, peruntukan kepada 350 orang. Jadi mai ambil dia buat depan masjid tu, beratur lah panjang. Syarat dia kena beratur tak pakai kasut. Dia nak bagi 3,500. Maklum sanggup tak pukul 3 petang mai beratur ni maklum. Kaki tu maklum serupa duduk atas belanga. Serupa roti canai kena bakar. Baju pakai lagi di padang mahsyar maklum dalam keadaan tak berpakaian. Bagi orang yang banyak dosa. Ini dia yang ketiga. Ulang tu kata apa dia? Aku Allah Ta'ala suruh mai balai, bagi cukup-cukup, all out kepada siapa? Orang yang menyekutukan Allah, kepada siapa? Orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni yang utama. Yang kedua, orang yang kejam, yang atas dunia dia buat tindakan tidak berperi kemanusiaan. Ini dia yang kedua, kejam. Sampai kita kata subhanallah, kejam sungguh tindakan mereka ni, kejam. Kejam ni bahasa orang KL apa semua ni. Mai bahasa kita tak ada hati perut. Ada dua lah. Yang pertama tak ada hati perut, yang kedua tak ada perut pedang. Ni bahasa orang utara. Tak tahu lah bahasa sini, dia tak tahu lah. Sini lain kot. Kalau macam kami di Kedah tu tak ada perut, hati perut semua. Hak tu kira okey. Kalau atas lagi pok-pok ni dia punya tindakan macam tak ada perut pedang. Sini tak tahu dia panggil apa. Sini bahasa lain kot, ma'ruf sintuk ke apa kita tak tahu lah. Pok-pok ni betul-betul ma'ruf sintuk lah. Satu perkataan yang tak ada makna. Ma'ruf sintuk salah satunya. Saya tanya orang Penang, dia tanya Pak Long, dia ceramah belayar hitam itu. Saya kata Pak Long ni nak tanya Pak Long ni, bahasa ma'ruf sintuk ni apa dia? Tengok Pak Long tu dia baik punya Penang punya pekat tau. Ni pok-pok ni ustaz ni, semua ni ustaz tak boleh pakai banyak ni, geng ma'ruf sintuk ni. Saya kata apa dia belum? Ma'ruf sintuk, dia punya tarik itu sedap tu, ma'ruf sintuk ni. Saya kata, apa dia makna ma'ruf sintuk tu apa? Saya pun tak tahu, daripada dulu orang duk kata. Dia pun tak tahu dia kata apa. Ma'ruf sintuk. Kan? Firu ma'abah. Ni semua tak ada makna ni. Mantoya, tak ada. Ma'ruf zintuk, mana tahu bahasa ma'ruf zintuk? Terjemah mai tengok ma'ruf zintuk. Serupa di Kedah lah dajil, bukan ada makna apa? Dajil itu tanya dia apa makna dajil? Tak tahu dajil. Yang kita tahu dajjal, hak tu kita tahu ni dajil. Yang saya ni umur saya 34. Saya tahu dajil ni daripada korek daripada batang paik tu. Nak mengorek satu mata tu lah. Dulu daripada panggil dajil tu, korek tanah nak berpaik kat dalam. Itu dajil. Sini tak tahu panggil apa. Kalau kau pula Selangor dia panggil dajjal pun. Kita ni awak main dajil lah, nak korek ni dajil tu. Itu tahu. Ni antara perkataan yang tak ada makna ni. Ni betul-betul tak ada hati perut ni. Dia buat dekat orang tak ada hati perut. Hak pokok tak ada hati perut. Hang ingat tak ada hati perut ni. Ingat ada hari pembalasan untuk hang. Ya, tetap akan ada hari pembalasan untuk hang. Hang balik sana ada balasan untuk hang. Yang ketiga,
penentang. Yang keempat, zalim. Ni dia pada buat. Dan orang yang tidak percaya kepada hari kiamat, maka diringkus semua orang-orang yang tersebut itu, lalu dilemparkan semuanya dalam neraka jahanam. Dan dia ambil ni ular naga ni, dia rangkuk apa semua ni, dia lempar buat ni masuk dalam neraka jahanam. Ni dia pada masa berjumpa dengan ular tu, kata Nabi, orang yang bercinta ni, dia takkan ingat dah kepada orang yang dicintainya. Sesuatu cinta, dah tak ingat dah kepada kekasihnya pada masa itu. Seterusnya, dan di atas neraka jahanam itu ada jambatan yang lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ni dia atas neraka jahanam ni, seumpama dia punya titian sirat ni, dia punya halus dia, seumpama satu helai rambut dibelah berapa balong? 7. Rambut ni maklum, rambut macam rambut kita ni nak cabut payah maklum lah, rambut maklum tu dah senang jumpa, kadang-kadang dalam kuah gulai pun ada. Betul tak? Dalam kuah gulai ada, dia masak 5 jenis lauk itu. Rambut saja ada lauk tu. Kalau himpun rambut semangkuk, duk ada rambut dia. Dalam kuah gulai, dalam apa nama, kuah sambal, dalam nasi pun ada. Tak tu maklum, nak masak buah dah serut kepala tu, tak larat nak pergi duk perisi rambut tu. Kan? Rambut pula kena hitam tak apa, putih. Kutik semangkuk rambut tu ada. Jenis rambut gugur. Dia tak pakai shampoo Pantene tak tu. Ambil rambut tu. Rambut ni dah halus dah. Nak abang kata rambut ni halus dah rambut ni. Betul tak maklum? Rambut ni halus dah. Bayangkan bila rambut ni halus, dibelah pula 7. Rambut ni dibelah pula 7. Nak abang apa dia maklum? Lagi halus. Selai rambut dibelah 7. Nah, dibentangkan di atas neraka jahanam. Semua orang akan meniti di atas titian sirat ni. Tak ada siapa pun yang terkecuali. Semua orang akan meniti di atas titian sirat. Seorang akan meniti di atas titian sirat. Tuan-tuan, tak doh kata titian sirat, titi hayun pun kita tak gamak lah. Terapi tengok maklum kuat yang tajun tu, dia punya curam yang tajun, lepas buat tu titi ayun tu, ni dia duk goyang maklum, tak fikir lain dah maklum oi. Sampai tengah tu pula angin mai, dia goyang lagi takkan, tak fikir lain, apatah lagi atas titian sirat. Saya tak tahulah, bukan kata titian sirat naik kabel kar Langkawi tu pun tobat turun tak naik dah. So umur hidup sampai lah sekali yang naik, bini ajak naik tobat tak mau dah. Masa tu honeymoon, dia ajak naik kemah. Dia tanya abang je, kita naik kabel kar, jom. Naik maklum ni dia punya cekok. Allah awak yang lekeh sangat ni. Dia pula sampai tak penyambung dia tak ger-ger. Allah. Lantai tu pula maklum nampak kat bawah dia geli kaki ni sampai ke telur beli. Turun tu Allah, aku nak balik macam mana pula. Balik turun pula maklum ger-ger. Dia cakap aku tu ya. Tu. Tengah-tengah turun angin, dia berhenti pula. Haram jadah kata dia berhenti pula dah. Ni dia yang duk goyang maklum. Turun tobatlah bertalak 3, aku tak naik dah abang kat bini. Lah ni bukan kata tak mau naik, lintah pun aku tak mau lah aku tu. Bayangkan titian sirat maklum oi, di bawah dia neraka jahanam, bukan curam ayak terjun, bukan curam gunung bukit mak cincang apa tu. No, neraka jahanam. Curam dia neraka jahanam. Dibentang di atas neraka jahanam, dia kata, Nabi kata tu. Sedangkan di kanan dan kirinya ranjau dan duri. Ada dalam satu
satu riwayat hadis dia cerita ada benda pengait duk tarik dia. Ni dia. Dia ada benda pengait dia ni, duk tarik dia. Siapa yang gagal? Terjun. Siapa yang gagal? Terjun. Bukannya senang nak meniti di atas titian. Sedangkan orang-orang yang berjalan di atasnya, ada yang bagaikan kilat. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan tersebut. Amin. Amin. Ya Rabbal, mudah-mudahan saya maklum tergolong dalam golongan tersebut. Yang meniti di atas titian sirat, selaju dan sepantas kilat. Insya Allah. Dan bagaikan angin yang kencang, ada yang pi lagu angin yang kencang, maka ada yang selamat dan ada yang luka terkena bontolan duri dan ada yang terjerumus muka ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Ni dia waktu-waktu Nabi kata yang seseorang dia takkan fikir orang lain dah masa tu. Satu orang yang dia tak mau fikir dah orang lain. Masa tu aku tak mau fikir dah orang lain. Aku tak mau fikir dah orang lain. Hang nak jadi apa jadi? Atas dunia ni macam-macam kita fikir. Tapi Nabi kata waktu tu hang tak fikir dah benda lain. Seperti mana yang ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dua kali tiupan sangkakala itu jaraknya 40 tahun. Tiupan sangkakala kali yang pertama habis mati. Habis semua. Yang hidup ni akan mati. Dia mai pula tiupan sangkakala kali yang kedua. Tiupan sangkakala kali yang kedua membangkitkan semua yang mati. Nabi kata, Abu Hurairah cerita, Nabi kata daripada tiupan sangkakala kali yang pertama sampai tiupan sangkakala kali yang kedua tu, jarak dia lama mana? Jarak dia 40 tahun. Jarak dia 40 tahun. Daripada yang pertama sampai yang kedua, jarak dia berapa? Jarak dia 40 tahun. Masuk waktu Aisyah dia kata imam. Ada 2 minit lagi. Dia bunyi ya. Dia bunyi. Pasal tengok jam tu lebih dah. Tengok jam tu lebih dah. Dia bunyi tak? Tiupan sangkakala yang pertama nak pergi yang kedua, Nabi kata 40 tahun. Tiupan untuk mematikan dan membangkitkan kembali. Kemudian bila dia tiup kali yang kedua tu, apa yang akan berlaku? Allah menurunkan hujan air bagaikan mani orang lelaki. Hujan yang turun tu dia macam air mani orang lelaki, putih belendiak, dia turun lagu tu. Sebab apa maklum? Air ni lah yang menghidupkan. Dengan izin Allah, bila mana pasangan suami isteri yang telah dihalalkan oleh Allah melakukan hubungan, yang hubungan tu sebelum akad nikah nama dia zina, tetapi selepas akad nikah hubungan itu dipanggil sebagai ibadah. Dulu sebelum dia Tok Imam himbut tangan tu, buat nama dia penzinaan, dilaknat oleh Allah. Tetapi bila buat tu selepas akad nikah, namanya ibadat dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lepas azan, silakan. Allah. Allah. Shadow.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا حول. الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bila mana Allah Ta'ala menurunkan ayat hujan yang macam ayat mani yang saya katakan menghidup tadi ini tuan-tuan, maka tumbuhlah orang-orang mati itu, yang mana yang mati itu dia akan bangkit bagaikan tumbuhannya, yakni tanaman sayur mayur. Bila mana lepas tiupan sangkakala kali yang pertama habis mati makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, tiupan sangkakala kali yang kedua membangkitkan, dengan mana diturunkan ayat hujan macam ayat mani orang lelaki itu. Bila jatuh di atas bumi, bangkit, bangun orang-orang yang mati, yang duduk dalam kubur tu yang kita bertanam tu, bangkit macam mana tumbuhnya sayur-sayuran. Ni dia tuan-tuan yang kata kuasa Allah. Ni dia yang kata kuasa Allah ni. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah telah selesaikan menjadikan langit dan bumi, sewaktu penciptaan langit dan bumi ni, Allah Ta'ala cipta langit dan bumi ni, maka Allah Ta'ala menjadikan sangkakala. Allah Ta'ala jadikan sangkakala dan diserahkan kepada malaikat Israfil. Maka ia meletakkan di mulutnya, melihat ke aras, menantikan bilakah ia diperintah. Allah Ta'ala siapkan sangkakala. Yang kata tiupan sangkakala, sangkakala tu menatang apa Ustaz? Tuan-tuan duk dengar, maklum bisa dengar kan, maklum kan? Tiupan sangkakala menatang apa? Maklum sangkakala tu sabak, dia ada tulis ulah dalam ni. Sebab modan sekali kita baca, modok dan kita baca lepas raya. Menatang apa sangkakala ni? Yang duk kata tiupan sangkakala, tiupan sangkakala. Sangkakala tu apa dia? Sangka kah? Tak sangka kah? Dia kata lagu tu. Tunggu tak? Nanti dia tertak. Siap sangkakala tu Allah Ta'ala cipta. Allah Ta'ala serah kepada malaikat Israfil. Apa tugas malaikat Israfil maklum? Tiup sangkakala tu. Malaikat Israfil letak pada mulut dia. Lalu dia tanya kepada Allah. Dia tanya, bila dia nak tiup ni, bila? Saya bertanya, ya Rasulullah, apakah sur sangkakala itu? Jawabnya, ni dia yang kata sangkakala tu, bagaikan tanduk dari cahaya. Ni yang pertama. Lagi ada lagi. Di belakang ni ada lagi. Dia bertanya, sangkakala tu lagu mana? Nabi kata dia ni umpama tanduk daripada cahaya. Lagi dia kata, tu satu. Saya bertanya, bagaimanakah besarnya? Abu Hurairah tanya Nabi,
Yang pertama bentuk dia lagu mana? Nabi kata sangkakala ni dia macam tanduk daripada cahaya. Abu Hurairah tanya Nabi lagi, ya Rasulullah, besar mana sangkakala ni? Lalu jawabnya, sangat besar bulatannya, besar. Demi Allah yang mengutusku sebagai Nabi, besarnya bulatan itu seluas langit dan bumi. Itu sangkakala. Dia bulatan dia ni besar. Besar mana? Sebesar langit dan bumi. Malaikat Israfil letak kat mana? Mulut dia. Soalannya sekarang, malaikat Israfil tu agak-agak besar mana? Sangkakala tu pun bulatan dia sebesar langit dan bumi. Malaikat Israfil letak tak mulut. Maklum faham tak dia terang ni? Ni gelas. Saya letak tak mulut. Saya besar lagi daripada gelas ni. Sangkakala ni dia punya bulatan dia besar, sebesar lagi daripada langit dan bumi. Tak kat mulut malaikat Israfil. Malaikat Israfil tu besar mana? Dengar apa dengar? Maklum ingat senang nak tiup tu maklum semua mati tiup. Nak tiup pula semua hidup, ingat senang tak? Dan akan ditiup hingga 3 kali. Ditiup hingga 3 kali. Yang pertama, tiupan itu untuk menakutkan. Yang kedua, tiupan itu untuk mematikan. Yang ketiga, untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan. 3 kali. Yang pertama tiup tu untuk menakutkan. Oi tuan-tuan, kita ni dengan angin ni kita seronok kan maklum. Tapi bila dia mai puting beliung, dia mai ribut, rumah tinggi duk dengar tu, cukup takut. Kita minta angin tuan-tuan, tak ada angin kita minta. Amboi sampai tak ada angin. Ada orang belah-belah kot dia tempat saya lah. Rumah duk tepi bendang. Dia hangat hau-hau lah ni. Dia duk kata sampai tak ada angin lah ni. Angin ni bila dia main sepui-sepui bahasa, cukup syok. Itu yang kera duk terjun pokok tu, sepui-sepui bahasa tu. Kera, dia takkan jatuh kena angin ribut. Tapi bila kena angin sepui-sepui bahasa ni Pak Long, kera pun kena terjun Pak Long. Tapi bila dia main angin ribut ni, duk dengar tu. Gerun Mak Long. Duk tengok pokok nyok lagu ni ya. Bunyi. Saya malam kemarin duduk di satu hotel. Taklah tinggi, baru tingkat 7. Tapi lah ni dia main dengan angin timur ni tuan-tuan. Dia tiup. Angin tu duk masuk ke celah. Duk celah apa nama tingkat tu. Kita duk seorang. Dia bunyi macam hantu. Tengah malam. Mula kita dah kata bunyi apa ni, baca ayat kursi ni sampai berbuih mulut tak hilang. Duk kata bukan tak jalan kot, aku bunyi apa pula dah. Masuk dia kata nak mayang malu ingatkan tiupan sangkakala bunyi. Dia duk bunyi. Saya duk baca ayat kursi tak hilang. Saya kata bukan aku duk ceramah yang malam ni tak jalan kot hantu ni. Duk seorang malu. Tengok celah kuih tengok angin masuk ke celah tingkap. Tu angin tu bunyi pun takut. Bayangkan sangkakala ni. Yang pertama untuk menakutkan. Yang kedua untuk mematikan. Yang ketiga untuk membangkitkan. Firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Naml ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yunfakhu fis sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Dan pada hari ditiupkan sangkakala, maka terkejut takut semua yang di langit dan yang di bumi. Bila ditiup sangkakala tu, segala makhluk Allah yang berada di langit, segala makhluk Allah yang berada di bumi, semuanya takut.
kecuali illa man syaa Allah, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ni saja tak takut. Yang lain semuanya takut. Yang ni saja tak takut. Dan pada saat itu tergoncangnya bumi dan manusia bagaikan orang mabuk. Masa tu bumi ni Allah Ta'ala goncang. Manusia yang ada atas bumi ni bila kena goncangan daripada kiamat ni, semuanya mabuk, pening ke semuanya. Masa itu sehingga ibu yang mengandung, mak-mak yang duk mengandung ni, yang kandungan dalam perut, gugurnya dengan sendirinya. Tak apa. Goncangannya punya hebat. Ibu-ibu yang mengandung gugur anak tu. Dan yang menyusui anak lupa terhadap bayinya. Lupa. Anak duk tengah menyusu dekat dada ni, terlupa dekat anak. Satu orang mak yang kasih kepada anak ni maklum, kami orang lelaki ni maklum, tak pernah menyusu. Tak pernah menyusu. Walaupun cuba sumbat, anak tak sambut. Pak duk belah, duk tayak-tayak, pak pun kata payah sangat, dia tua putih titik dia. Anak luah balik. Sebab apa? Anak Izzat putih titik pak rasa suria. Pak kaki gudang garam, luah anak. Sebab tu perasaan menyusu seorang anak ni maklum, kami tak boleh sembang. Tanya ibu-ibu yang menyusu. Maklum, saat seorang ibu menyusui anak ni maklum, kemuncak kepada kecintaan dia kepada anak pada masa tu lah. Letih, tahu, iya maklum, menyusu anak. Tambah tengah-tengah malam anak kita duduk lena, anak tayak nak pergi menyusu payah. Tapi bila menyusu maklum, masa tu perasaan rasa meluap ke rasa sayang? Sayang. Ni dia. Susu Allah Ta'ala letak dekat dengan hati. Boleh tak Allah Ta'ala bubuh susu kat tumit kaki? Maklum, boleh agak-agak. Tumit kaki itu Allah Ta'ala buat susu. Senang nak tengok TV. Senang nak main telefon. Tak, anak kat bawah, hojok bintang kaki itu, bintang mulut dia, arisap. Boleh tak Allah Ta'ala buat lagu tu maklum? Tak mustahil Allah Ta'ala boleh buat. Tapi Allah Ta'ala letak susu ni tak mana? Allah Ta'ala letak susu seorang ibu ni dekat hati dia. Dia angkat anak tu, dia letak, anak pun menyusu. Susu pula ada dua belah. Satu untuk minuman, satu ni berfungsi sebagai makanan. Betul tak maklum? Yang saya tahu dekat tu pula. Sebelah ni anak minum sebagai makanan kepada anak. Sebelah ni anak minum sebagai minuman kepada anak-anak. Tu dia. Maha suci dan maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala buat. Mak pun menyusu. Tak. Menyusu. Automatik anak ni bila dia menyusu kepada mak, mata anak ni akan tengok mak. Sebab tu seorang anak ni Pak Long, bila dia duduk di dalam dakapan seorang ibu, dia rasa cukup tenang. Dia duduk dekat pak, tak tenang macam mak. Sebab apa dia Pak Long? Kasih. Dia kata kasih. Ya, kita bapak ni kita sayang kat anak. Siapa tak sayang kat anak? Tapi mak dia main. Sebab apa? Mak ni Allah Ta'ala bagi susu tu melalui jalan hati. Nah tak. Bertemu hati anak dengan hati mak. Anak pula main umur 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan, ada mula pandai nak cakap lah. Allah. Dia minum tu. Allah. Awak minum. Allah dia cakap. Padahal anak kata apa pun mak tak faham. Anak tu nak abang, awak korang pak minum sama ke? Anak nak abang apa tu? Tapi mak tak faham dah. Allah tu dia nak abang. Awak susu ni korang. Pak duk tumpang ke? Dia nak tanya. Tapi mak tak faham. Sekian dimaklumkan. Dia pegang rambut mak. Mak pula rambut adik sikit pada sarang tebuan. Dia pegang rambut mak. Lepas tu dia buat apa lah maklum? Dia pegang jari mak dia. Dia tak? Dia ambil dia nak minum tu. Tu maklum nak abang sayang. Tapi kena goncangan hari kiamat. Kena goncangan hari kiamat maklum. Mak yang duk menyusu anak tu pun terlupa bilang ke anak. Nak bagi tahu nak abang apa punya dahsyatnya
haknya nak abad pada masa tu. Maka keadaan itu berlaku beberapa lama juga berlaku tu. Keadaan goncangan tu berlaku lama. Sebelum tu anak-anak segera beruban, budak-budak beruban, punya duk fikir dengan takut kepala budak-budak ni daripada rambut hitam jadi putih, beruban, dan syaitan-syaitan berlarian. Benda tu berlaku lama. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Israfil meniup yang kedua. Yang pertama tadi untuk apa dia? Untuk menakutkan. Tu dia berlaku. Tiupan tu dia duk gerak. Geruk-gerak ni sampai jadi dahsyat lagu tu maklum untuk menakutkan. Lalu Allah Ta'ala kata dekat malaikat Israfil, nak Israfil tiup kali yang kedua. Kali yang kedua untuk apa dia? Mematikan. Dalam ayat 68 Az-Zumar Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ketika ditiup sangkakala, maka matilah semua yang di langit dan yang di bumi. Tiupan sangkakala kali yang kedua mematikan segala makhluk yang berada di bumi. Mati ke semua, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup lagi, tiba-tiba mereka bangun dan melihat. 3 Az-Zumar An-Naml 87 ceritakan tiupan untuk menakutkan. Az-Zumar 68 cerita mematikan dan membangkitkan. Mereka yang dikecualikan, siapa dia tu? Illa man syaa Allah, ayat An-Naml 87. Illa man syaa Allah, ayat Az-Zumar 68. Siapa dia? Illa man syaa Allah tu siapa dia? Mereka yang dikecualikan itu roh orang-orang yang mati syahid. Ni yang pertama. Yang kedua, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan hamalatul arsy. Nanti dia cerita siapa dia. Dan malakul maut. Ni dia. Sehingga ketika ditanya oleh Allah, Allah Ta'ala tanya kepada mereka, siapakah yang masih tinggal daripada makhlukku, padahal Allah lebih mengetahui. Bila tiupan mematikan, ditiup, semua makhluk mati kecuali orang yang mati syahid, kecuali Jibril, Mikail, Israfil, hamalatul arsh dan malaikat maut. 6 golongan itu ada. Lalu Allah Ta'ala tanya, siapa di kalangan makhluk aku ni yang masih tinggal, yang masih ada? Siapa dia lagi di kalangan makhluk aku yang berbaki, yang ada? Siapa dia lagi? Allah Ta'ala tanya masa tu. Soalan yang Allah Ta'ala tanya awal, Allah Ta'ala tak tahu kah? Dia tahu. Tapi dia tanya ni sebab apa? Ada sebab. Bila Allah Ta'ala tanya siapa dia di kalangan makhlukku yang masih berbaki, yang masih ada, siapa dia? Jawab malakul maut, ya Tuhan, Engkau yang hidup dan tidak ada mati. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la sama bih. Allah ni takkan mati. Tinggal malaikat Jibril, kata malaikat maut, tinggal malaikat Israfil, tinggal malaikat Mikail, tinggal hamalatul arsy, dan tinggalnya aku. Ni dia yang masih berbaki, wahai Allah. Yang ni yang masih berbaki. Lalu Allah Ta'ala kata dekat malaikat maut, Allah Ta'ala kata, wahai malakul maut, cabut roh mereka ke semua. Cabut. Riwayat daripada Muhammad bin Ka'ab, daripada orang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kemudian Allah Ta'ala berfirman, harus mati Jibril, Mikail, Israfil, juga hamalatul arsh. Allah Ta'ala kata dekat malaikat maut, hang kena pergi cabut roh mereka. Kemudian Tuhan bertanya, Allah Ta'ala tanya,
Lepas dia cabut, Allah Ta'ala tanya, hai malakul maut, siapakah yang masih tinggal daripada makhlukku? Lepas Allah Ta'ala perintah malaikat maut cabut, roh malaikat Jibril, cabut malaikat Israfil dan sebagainya. Allah Ta'ala tanya pula dekat malaikat maut, wahai malakul maut, siapa lagi yang berbaki yang tinggal ni? Jawabnya, engkau zat yang hidup dan tidak mati, tinggal hamba-Mu yang lemah. Malakul maut kata, yang tinggal ni aku lagi lah ya Allah, yang tinggal tak mati ni aku je ya Allah. Lalu firman Allah Ta'ala kepada malaikat maut, hai malakul maut, tidakkah engkau telah mendengar firman aku, kullu nafsin dha'iqatul maut? Hui maklum, kalau yang tu kita dengar masa duduk atas kubur, ceri tu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau Tok Imam kau yang baca talqin pandai main suara waktu tu, dia cerin bulu daripada tumit sampai ke kepala. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Ayat tu kalau kita faham maklum, kita nak sombong apa dalam hidup ni tuan-tuan? Sedangkan engkau salah satu daripada makhlukku. Allah Ta'ala kata dekat malaikat maut, hang tak dengar ke dulu aku pernah berkata, aku pernah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati di kalangan makhluk aku. Hang pun termasuk di dalam makhluk aku. Aku jadikan engkau untuk tugasmu itu. Hang aku cipta ni untuk apa dia? Untuk mematikan mereka, untuk mencabut roh mereka. Dan kini matilah engkau. La ni kerjaan dah habis, hang pun kena mati. Maka matilah malakul maut. Lalu matilah malaikat maut pun mati. Bila Allah Ta'ala perintah lagu tu, malaikat maut pun mati. Dalam lain riwayat, ketika malakul maut diperintahkan mencabut rohnya sendiri, ni cerita dalam riwayat lain pula, ketika mana malaikat maut ni Allah Ta'ala perintah untuk dia ni mencabut nyawanya sendiri, maka ia pergi ke tempat di antara syurga dan neraka. Dia pergi duduk di celah di antara syurga dan celah neraka. Malaikat maut ni dia pergi duduk celah-celah tu, lalu mencabut rohnya sendiri. Waktu malaikat cabut roh, malaikat maut mencabut rohnya sendiri tu tuan-tuan, tiba-tiba ia menjerit. Tiba-tiba dia menjerit. Dia kata apa dia? Yang andai kata waktu itu makhluk masih hidup, nescaya mereka semua akan mati kerana jeritan malakul maut tu. Nak abang kata punya derai, kalau ada lagi orang yang hidup pada masa tu dengar jeritan malaikat maut ketika dia nak mati, kata Nabi, semua akan mati. Nak abang. Lalu berkata ia, andaikan saya mengetahui bahawa pencabut roh itu seberat ini. Dia nak kata, kalaulah aku tahu pedihnya sakaratul maut ni waktu tu, nescaya aku akan lebih lunak ketika mencabut roh orang-orang mukmin. Nak abang paklong sakaratul maut ni, malaikat maut pun tak tahan. Tuan-tuan, ada satu ustaz di Perak. Kuliah maghrib malam tu, dia duk cerita bab persiapan mati, dia duk cerita tentang alam barzah, dia duk cerita tentang sakaratul maut. Masuk waktu Isyak, dia pun berhenti mengajar apa, dia jadi imam. Habis makan apa, pergi minum dengan orang masjid, start kita balik rumah. Sampai rumah bini pun sambut apa elok, masuk pergi dalam daiyak, duk gosok gigi apa semua, mai keluar, duk buang baju mengajar dia, dia sangkut baju mengajar dia, pakai kem dekat nak tidur, bubuh-bubuh baju, tengah duk jalan daripada mari nak pergi ke katil, meninggal tu. Tak sah dia baru duk cerita ni tentang kengerian sakaratul maut apa ni. Yang ni takut mana. Malaikat maut kata, kalau aku tahu betapa dahsyat dan pedih ni, nescaya masa aku cabut roh orang beriman ni, aku cabut dengan elok. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada dunia yang dah ni, bila lepas malaikat maut Allah matikan,
Allah Ta'ala kata dekat dunia ni, Allah Ta'ala kata pada dia, yang pertama, di manakah raja-raja dan putera-putera raja? Allah Ta'ala tanya masa tu. Allah Ta'ala tanya kepada dunia masa tu, mana dia raja-raja? Mana dia anak-anak raja? Yang dulu kehidupan kamu berkuasa di atas dunia, yang dahulu kehidupan kamu kaya di atas dunia, Allah Ta'ala tanya, ni dia raja kepada segala raja. Allah Ta'ala tanya, mana dia raja? Tuan-tuan tengok raja-raja ni, tuan-tuan ni. Tuan-tuan tengok kekayaan Raja Saudi. Tuan-tuan tengok kekayaan raja-raja Arab. Yang paling kaya di kalangan raja ni Raja Thailand. Yang hidup ni semua Allah Ta'ala tanya, mana dia hampa hari ni? Mana dia hampa hari ni? Anak-anak raja yang duk rasa kemai, yang duduk rasa kaya, ya mana? Ini Allah Ta'ala tanya. Sama. Yang kedua, Allah Ta'ala tanya, di manakah raksasa-raksasa dan putera raksasa-raksasa yang makan rezekiku tapi menyembah lain daripada aku? Itu dia. Orang yang rasa hebat, orang yang rasa berkuasa, makan rezeki aku, hidup menumpang atas bumi aku, tapi hamba sembah selain daripada aku. Mana dia hamba hari ini? Allah Ta'ala tanya. Mana dia hamba hari ini? Tak ada siapa sekok dah di atas bumi pada masa itu. Tak ada siapa sekok yang boleh sombong dengan Allah pada masa itu. Semua mati. Ustaz mati, tok guru mati, orang politik mati, raja mati, menteri mati, susah kerana dia pun mati. Allah Ta'ala tanya, mana dia hamba pada masa itu? Kemudian Allah Ta'ala berfirman, limanil mulki yaum lillahi wahidil qahhar. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala tanya apa dia? Limanil mulkul yaum. Allah Ta'ala tanya, siapa yang berkuasa pada hari ini? Allah Ta'ala tanya pada waktu itu, hari ini siapa yang berkuasa? Allah Ta'ala tanya. Yang duk rasa kemai, yang duk rasa hebat, yang duk rasa kaya, yang duk rasa berkuasa, yang rasa tu, hari ini Allah Ta'ala tanya, siapa sebenarnya yang berkuasa? Masa hamba duduk di dunia, hamba ada kuasa, hamba lupa kepada aku, kata Allah. Masa hamba duduk di dunia, hamba ada power, hamba ada kuasa, hamba sombong dengan aku, hamba tak mau sembah aku, kata Allah. Hari ini aku nak tanya hamba, limanil mulku yaum, siapa yang berkuasa hari ini? Nak jawab apa? Pertanyaan ini tidak ada yang menjawab. Maka Allah Ta'ala sendiri yang menjawab. Tak ada siapa boleh jawab. Allah Ta'ala jawab pada dia, hanya bagi Allah yang tunggal dan memaksa segala sesuatu. Jawapan sangkakala kali yang kedua mati ke semua, Allah Ta'ala tanya soalan ini. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh pada langit, kita sambung pada bulan lepas raya insya-Allah. Wallahu a'lam. Jangan duk balik dengar, kena stop pasal masa dah lewat. Nak, sebab saya nak balik jauh, tuan-tuan tak apa, gear 3 motor pun tak ada habis sampai ada rumah. Saya tu bila driver saya tekan minyak kereta sampai berdiri dia nak kereta 2 jam setengah. Jauh maklum oi. Insya-Allah kita sambung lepas raya nanti. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam.